Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Apa khabar anak-anak tahun 6? Hari ini kita akan sambung pelajaran akidah bagi tajuk pelajaran yang kedua, iaitu sifat orang yang bersyahadah. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan teruskan buku teks muka surat. Anak-anak boleh buka buku teks muka surat 14. Okey, muka surat 14. Kita akan masuk sifat orang bersyahadah. Okey, hari ini kita akan terangkan satu daripada sifat orang bersyahadah, iaitu berani. Okey, kalau Mukadimah terangkan secara ringkas dekat sini, kita akan belajar sifat orang bersyahadah ada 4, iaitu sifat berani, sifat takwa, sifat sentiasa berusaha, dan yang terakhir sifat tawaduk. Jadi untuk kelas kita pada hari ini, kita akan terangkan satu sifat dahulu, iaitu sifat berani. Jadi sebelum kita teruskan dengan kelas, diharap anak-anak telah bersedia dengan buku teks muka surat 14. Baiklah, mari kita teruskan. Okey, boleh tengok pada slide tersebut tentang sifat-sifat orang bersyahadah, iaitu sifat berani. Sifat berani terbit daripada pegangan. Sifat berani terbit daripada pegangan. Apa itu pegangan? Apa yang kita jadikan sebagai panduan hidup kita. Jadi macam mana nak lahir sifat berani ini? Di atas pegangan tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kenapa dia kata dua kalimah ini sebagai pegangan? Kalau anak-anak ingat, kalimah ini adalah kalimah syahadah yang kita belajar pada tajuk pelajaran yang pertama, iaitu syahadah. Jadi, apa kaitan sifat ini dengan kalimah ini? Orang yang bersifat berani, dia mestilah berpegang kepada dua kalimah ini dalam hidup dia. Maka sifat berani yang ditunjukkan itu adalah sifat berani yang betul-betul menunjukkan dia adalah seorang Islam, seorang yang bersyahadah. Apa dua kalimah tadi yang Mukadimah sebut, iaitu tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kalau kita berpegang pada dua kalimah ini, maka kita boleh menjadi seorang yang berani mengikut landasan Islam, berani mengikut apa yang Allah telah gariskan. Okey, sifat ini terbit dengan keyakinan bahawa Allah Maha berkuasa menentukan sesuatu. Kita akan yakin bahawa Allah ini berkuasa menentukan sesuatu. Apa jua yang ada di atas muka bumi ini, semuanya di atas kuasa Allah. Segala perkara yang memberi manfaat dan mudarat adalah daripada Allah. Anak-anak kena ingat, segala perkara yang memberi manfaat dan mudarat adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam manakah apakah yang memberi manfaat? Apa yang memberi manfaat? Contohnya Allah cipta kita alam. Allah cipta kita pokok. Dengan pokok kita boleh jadikan dia makanan. Dengan pokok kita boleh jadikan dia pelbagai keperluan hidup kita. Dan apa mudarat? Yang dikatakan mudarat? Sesuatu yang sesuatu yang berlaku dalam hidup kita. Contohnya kemalangan ataupun benda-benda yang terjadi yang menyebabkan kita rasa sedih, kita rasa sakit. Semua itu adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita pergi kepada sifat orang bersyahadah ni. Orang yang bersyahadah ni,
dia akan mempunyai ciri-ciri dia ada 4. Apakah ciri-ciri orang yang bersifat syahadah tadi, yang bersifat berani tadi? Pertama, dia tidak takut kepada sesiapa melainkan Allah. Sifat orang yang bersyahadah, sifat berani, tidak takut kepada sesiapa melainkan Allah. Tadi kita cakap dia kena berani. Berani itu maksudnya adakah dia berani dengan Allah? Kat sini berani dia maknanya dia tidak takut kepada sesiapa melainkan dia hanya takut kepada Allah. Yang kedua, tidak takut kepada sesama makhluk, sama ada yang boleh dilihat atau yang tidak boleh dilihat. Dia tak takut pun dengan makhluk yang boleh dilihat dengan tak boleh dilihat. Apakah makhluk yang tak boleh dilihat? Contohnya jin, contohnya syaitan, kan? Tu tak nampak, kita tak nampak tapi dia wujud. Kalau anak-anak kata hantu, kan, hantu sebenarnya tak ada pun hantu. Dalam Al-Quran tak ada cerita pun hantu. Yang ada adalah jin, kan, syaitan. Okey, kita tidak takut pun dengan manusia. Kita tak takut pun dengan apa makhluk-makhluk yang kita tak nampak. Sebab apa? Sebab kita hanya takut pada Allah. Yang ketiga, tidak takut jika terpaksa berhadapan dengan kesusahan. Ini maksudnya kita berani kalau Allah telah tentukan kita ini hidup dalam keadaan miskin, kita tak takut. Kalau kita terpaksa menghadapi kesusahan, kita tak takut. Ataupun kita boleh kata dalam situasi kita nak bekerja dengan gaji yang hampir 1,000, dengan gaji hampir 4,000. Tapi kalau kita nak kerja dekat situ, kita kena macam perempuan lah, tak boleh pakai tudung. Jadi kita nak tak kerja kat tempat macam tu? Berani tak kita nak kata kita tak nak terima tawaran kat situ? Walaupun kita tahu dengan gaji yang besar kita boleh dapat hidup mewah, kan? Tapi kalau kita tak terima kerja kat situ, mungkin kita akan susah seperti sekarang. Dekat dalam situasi tersebut, seseorang tersebut, jika dia rasa takut dengan Allah, maka dia akan menolak. Sebab apa? Sebab benda tersebut dia berani menolak perkara yang dia rasa benda tu adalah perkara yang dilarang oleh Allah. Tu maksudnya dia berani. Dia berani menghadapi situasi tersebut. Okey, berani menyatakan dan melakukan perkara yang benar. Okey, berani menyatakan atau melakukan perkara yang benar. Dia nampak seseorang itu mencuri. Dia tak sorokkan perkara tersebut. Dia berani nak beritahu bahawa sahabat dia tadi mencuri. Walaupun dia tahu bila dia beritahu dia akan putus sahabat. Dia berani sebab dia berani kerana Allah. Allah suruh kita ni bersifat bersifat benar dalam apa perbuatan. Kalau kita nampak benda tu tak elok, kita tegur, kita berani tegur. Nampak kawan tak pakai tudung, kita berani tegur kawan kita, tapi tegur dengan cara yang berhemah. Itu sifat orang yang berani. Mak Rimah ulang balik tadi, ada 4 poin sifat orang yang bersyahadah yang berani. Pertama, dia tak takut kepada siapa pun melainkan Allah. Kedua, dia tidak takut pada semua makhluk yang boleh dilihat dengan yang tak boleh dilihat. Yang ketiga, tidak takut jika terpaksa berhadapan dengan kesusahan. Yang keempat, berani menyatakan dan melakukan perkara yang benar. Okey, kita teruskan dengan buku teks muka surat 15. Okey, tiada di dunia ini orang yang lebih gagah daripada orang yang beriman kepada Allah. Tiada di dunia ini orang yang lebih gagah daripada orang yang beriman kepada Allah. Ini nak nyata dekat sini, orang yang paling gagah sekali, orang yang paling kuat sekali adalah orang yang beriman kepada Allah. Bukannya orang yang makan banyak, bukannya orang yang pergi gym, buat bina badan, bukannya orang yang pergi belajar ilmu kebal, belajar pertahanan diri. Tidak, ya. Dalam Islam, kalau kita nak tahu orang itu orang yang kuat, orang yang hebat, dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Para sahabat yang teguh beriman kepada Allah,
dan Rasulnya tidak takut menyebarkan Islam walaupun mendapat tentangan hebat daripada orang-orang kafir sehingga ada yang diseksa. Okey, jelas kat sini bagaimana kehidupan para sahabat, bagaimana kehidupan Rasulullah dengan para sahabat. Mereka nak menyebarkan Islam tetapi mereka mendapat tentangan yang hebat. Ada saudara mereka yang dibunuh, ada yang diseksa. Tetapi keberanian para sahabat Rasulullah ni wajar dijadikan contoh. Maksudnya dihadapi segala cabaran yang dilakukan oleh musuh-musuh tadi dengan sifat berani yang ada. Kerana sebab apa tadi? Sebab dia tahu Allah itu sentiasa membantu orang yang berada di jalannya. Okey, keberanian pada sahabat Rasulullah tadi wajar dijadikan contoh. Mereka berani menyatakan kebenaran dan melakukan sesuatu yang benar sekalipun nyawa mereka terancam. Okey. Berikut merupakan beberapa kisah yang boleh diambil iktibar. Okey, dalam tajuk berani ini, dia telah mengambil contoh 3 sahabat Rasulullah yang telah berani dalam memperjuangkan Islam, berani dalam menegakkan Islam, walaupun nyawa dia menjadi taruhan, walaupun nyawa dia orang kata dikorbankan. Okey, yang pertama, siapakah kisah dia? Kisah Bilal bin Rabah. Siapakah Bilal bin Rabah ini? Dia adalah orang yang pertahankan syahadahnya. Sungguh pun dia diseksa dengan teruk oleh tuannya. Yang kedua, kisah Sayyidina Abu Bakar. Dia mengisahkan keberanian Abu Bakar menemani Rasulullah di Gua Thur dan melindungi baginda daripada ancaman orang-orang musyrikin. Dalam kisah Abu Bakar ni, Sayyidina Abu Bakar banyak sangat siri-siri dia sepanjang dia bersama Rasulullah. Dia menghadapi dugaan untuk dia mempertahankan Rasulullah, kekasih dia. Okey, dan yang ketiga, kisah Asma binti Abu Bakar. Siapakah Asma binti Abu Bakar ini? Nanti kita akan huraikan selepas ni. Cuma maklimah terangkan apa yang Asma buat. Keberanian dia tadi, dia sanggup menghantar makanan kepada Rasulullah dan ayahnya, itu Sayyidina Abu Bakar, di Gua Sur semasa peristiwa hijrah. Okay, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad telah menyebut, Qulil haqqa walau kana murra. Qulil haqqa walau kana murra. Berkatalah benar walaupun pahit. Ini adalah hadis Rasulullah. Apa yang kita nak kaitkan tadi, hadis Rasulullah ni dengan kisah-kisah pada sahabat tadi kan? Macam mana Bilal kan? Walaupun dia dalam keadaan diletakkan batu besar dalam perut, dekat perut dia, di tengah-tengah panas, dia tetap menyatakan kebenaran walaupun dia diseksa teruk macam mana pun. Itu dalam hadis ni katakan, qulil haq walau kana murra. Berkatalah benar walaupun pahit. Ni orang kata keberanian kita. Beranilah berkata benar walaupun kita tahu kita akan menghadapi kesusahan selepas itu. Tapi kalau kita rasa kita akan menghadapi kesusahan, kita ingat bila kita melakukan sesuatu yang benar, Allah sentiasa akan membantu kita dan memberikan jalan yang terbaik. Okey, dah habis dah poin yang kita dah terangkan dalam buku teks. Maklimah cuma nak kita cuba sedikit menambah ilmu kita. Mari kita kenali 3 orang sahabat yang bersifat berani yang telah kita terangkan tadi. Okey, maklimah ambil sedikit lah kisah dia. Okey, pasal Bilal bin Rabah. Okey, nama Bilal bin Rabah ni, dia lahir pada 43 tahun sebelum hijrah. Hamba kepada Umayyah bin Khalaf, orang pertama menganut Islam di kalangan hamba. Memeluk Islam secara rahsia. Dia memeluk Islam ni dia senyap-senyap. Tapi akhirnya dia dapat diketahui. Bila dia punya ni kan, dia punya dia punya akidah tadi, beriman dengan Allah tadi, dia dapat diketahui, maka dia telah diseksa dengan teruk oleh tuannya. Bila dia ketahui bahawa beliau memeluk Islam. Akhirnya dia telah dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar, salah seorang daripada 3 orang muazzin Rasulullah. Muazzin ini adalah orang yang
melaungkan azan. Beliau meninggal dunia pada tahun 20 Hijrah, iaitu berusia 63 tahun. Okey, sumbangan beliau dan pengorbanan Bilal. Dia adalah muazzin pertama pada zaman Rasulullah. Orang yang pertama melaungkan azan. Contoh teladan terunggul dalam mempertahankan kesucian akidah. Dia adalah salah satu contoh teladan yang terunggul. Teladan yang kita tak boleh lupa sampai sekarang di dalam mempertahankan akidah dia. Okey, yang ketiga, beliau ini membantu Rasulullah mengembangkan dakwah di kalangan hamba sahaya. Pada zaman Rasulullah dia banyak hamba sahaya. Okey. Apakah penyelesaian yang diterima oleh dan ketabahan beliau, ketabahan Bilal? Macam tadi Mak Limah cakap, apa kaitan dia dengan berani, dengan keberanian dia? Dia mempertahankan akidah dia, dia mempertahankan iman dia walaupun diseksa di padang pasir yang panas terik. Beliau diseksa di padang pasir yang panas terik, kedua belah kaki dan tangannya diikat, kemudian diletakkan batu besar di atas perutnya. Penyiksaan yang diterima ini tidak menggugat langsung keimanan beliau. Maknanya beliau tak takut sedikit pun. Yang beliau tahu, beliau tetap beriman dengan Allah. Mulutnya sentiasa menyebut ahad-ahad, tanda mentauhidkan Allah SWT. Itulah hebatnya kisah Bilal bin Rabah ni. Macam mana nak cakap, dia sangat berani walaupun dia tahu nyawa dia terancam. Tapi kita tak tahu macam mana keadaan kita sekarang kan. Kita nak kena berani menegakkan Islam di dalam keadaan dalam keadaan negara kita yang sekarang ni dalam zaman yang sangat mencabar. Macam mana kita nak berani menegur sahabat kita dalam orang kata melakukan sesuatu yang tidak elok. Contohnya sekarang ni terlalu banyak kan. Kita ada Instagram, kita ada TikTok. Macam mana kalau kita tengok kawan kita tiba-tiba ber-TikTok yang tak berapa cantik, yang tak berapa comel kan. Macam mana kita nak tegur sahabat kita ni? Macam mana kita nak berani memberitahu kebenaran? Okay, itulah pengorbanan kita. Kalau kita tengok macam mana Bilal bin Rabah tadi, lagi hebat. Kita sebenarnya boleh jadi seperti dia dalam kita menyampaikan sesuatu yang baik pada masa kini. Okey, kita tengok pula yang kedua, siapakah dia tadi? Iaitu Saidina Abu Bakar. Okey, ni Mak Limah nak masuk kisah Saidina Abu Bakar. Nama sebenar beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah Utsman bin Umar Ka'ab. Dilahirkan di Mekah pada tahun 572. Sahabat karib dan bapa mentua Rasulullah, ahli perniagaan yang berjaya, lelaki pertama memeluk Islam. Beliau digelar As-Siddiq kerana membenarkan setiap kata-kata Rasulullah. Okey, ini berdata tentang Saidina Abu Bakar. Bukti sebagai sahabat Rasulullah, sahabat karib, kekasih Rasulullah kan. Dia adalah sahabat yang paling rapat dengan Rasulullah. Okey, bukti dia bersama-sama berjuang menegakkan Islam sama ada senang ataupun susah. Rasulullah terpaksa mengharungi berbagai-bagai dugaan, namun dia tetap berjuang bersama Rasulullah. Dia tak pernah pun rasa penat, dia tak pernah pun rasa Rasulullah ni menyusahkan dia. Kemudian yang kedua, menemani Rasulullah berhijrah ke Madinah. Ini adalah kisah penghijrahan kan, macam mana dia Rasulullah nak berhijrah pada malam tersebut bersama Rasulullah, macam-macam dugaan yang berlaku. Yang ketiga, bukti betapa dia sayang Rasulullah ni, dia menutup lubang ular untuk menyelamatkan Rasulullah. Ni kalau anak-anak pernah dengar cerita kan, ada satu lubang yang mana lubang tu kalau musuh intai dekat lubang tu memang dia nampak ada Rasulullah kat dalam tu. Jadi untuk dia mengelakkan musuh tangkap Rasulullah tadi, dia tutup lubang tadi sehinggalah kaki dia tadi telah digigit dengan kala jengking. Dia adalah kisah dia macam mana kala jengking telah gigit kaki Rasulullah kan. Lepas tu kaki Rasulullah, kaki Saidina Abu Bakar, sampai Saidina Abu Bakar rasa sakit tu nak menitik air mata kan. Tapi dia tahan. Nak tunjuk betapa hebatnya
Sayyidina Abu Bakar ni betapa beraninya dia buat benda tu. Sehingga Rasulullah boleh tahu, Rasulullah dapat rasakan yang Sayyidina Abu Bakar masa tu mengalami masalah. Sehingga Rasulullah dapat rasakan yang satu tak kena pada Sayyidina Abu Bakar. Baru dah Rasulullah tahu yang kaki dia digigit oleh kalajengking kan. Masa tu Rasulullah buatlah satu macam mana cara untuk melegakan kan. Dia ambil idea dia baca ayat dan sapu pada kaki yang bengkak, kaki Sayyidina Abu Bakar bengkak, dengan izin Allah sakit tu hilang. Alhamdulillah ya. Inilah hebatnya para sahabat yang sangat berani dalam perjuangan Islam. Selain daripada dia tadi, dia tolong semua sepanjang peristiwa hijrah, Sayyidina Abu Bakar juga telah mendermakan seluruh harta dia dalam semua dalam peperangan Tabuk. Dia membebaskan pengaruh Islam dengan membayar tebusan. Ini adalah bagaimana perjuangan Sayyidina Abu Bakar sepanjang dia bersama Rasulullah. Sentiasa bersama Rasulullah dalam semua peperangan daripada awal hingga akhir. Sanggup melakukan apa sahaja untuk menyelamatkan nyawa Rasulullah dan menemani Rasulullah berhijrah ke Madinah. Inilah sumbangan Sayyidina Abu Bakar pada Rasulullah ya. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada siapakah Asma binti Abu Bakar. Tadi kan yang kita terangkan 3 orang yang berani dalam memperjuangkan Islam. Saudara kepada Aisyah Ummul Mukminin, isteri Rasulullah. Asma ni saudara kepada isteri Rasulullah. Puteri kepada sahabat Rasulullah yang mulia, iaitu anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Isteri dia, isteri Zubair bin Al-Awam. Dia adalah isteri Zubair bin Al-Awam, pejuang dan tokoh Islam yang mengutamakan redha Allah dalam perjuangan. Merupakan seorang wanita muhajirin yang mulia. Ibu kepada Abdullah bin Zubair, salah seorang pejuang yang gugur mempertahankan agamanya, dan sesungguhnya kedudukan ini cukup untuk mengangkat darjat beliau ke tempat yang tinggi, mulia dan terpuji. Pribadinya dirahmati Allah dan keistimewaannya sangatlah menonjol setanding dengan para muslimin di ketika itu. Cerdas, cerdik, lincah dan pemurah. Banyak sangat ciri-ciri Asma ni Okey, apa kaitan, apa pengorbanan Asma tadi kita nak ambil dalam peristiwa hijrah. Dalam peristiwa hijrah, Rasulullah telah menggelarkan Asma ini sebagai Zatun Niqatain. Zatun Niqatain, apakah maksud Zatun Niqatain? Beliau diberi julukan sebagai Zatun Niqatain oleh Rasulullah yang membawa erti wanita yang mempunyai 2 tali pinggang. 2 belahan tali pinggang. Ini sebenarnya peristiwa hijrah. Pengorbanan dan keberanian Asma yang tiada bandingnya. Beliau bersusah payah menyediakan bekalan makanan dan minuman buat Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar di saat genting semasa peristiwa hijrah itu. Beliau mengoyakkan ikatan pinggangnya kepada 2 untuk dijadikan pengikat untuk mengikat bekalan makanan dan minuman tersebut. Sehingga kerana peristiwa itu Rasulullah telah mendoakan beliau agar digantikan dengan tali pinggang tersebut dengan tali pinggang yang lebih baik dan lebih indah di syurga kelak. Itulah Rasulullah telah memberi nama dia sebagai gelaran Zatun Niqatain, iaitu seorang perempuan yang mempunyai 2 belahan tali pinggang. Apa yang dibuat dengan tali pinggang tadi? Dia letak makanan untuk dia hantar kepada Rasulullah dan ayahnya semasa peristiwa hijrah. Dia takut kan ayah dia dengan Rasulullah lapar. Okey, di saat genting seperti itu, Asma mampu meramal sebarang kemungkinan yang akan berlaku. Iyalah, dia nak bawa makanan kan. Kalau bawa dengan tangan, dia tahu dah nanti orang kafir Quraisy dah tahu dah. Dia mesti nak pergi jumpa ayah dia. Mesti ayah dia sama dengan Rasulullah. Dia akan dapat tahu. Jadi di saat yang berlaku, di saat kemungkinan yang berlaku, dengan kecerdikan dia, dengan kebijaksanaan dia tadi, beliau telah berjalan menuju ke Gua Thur sambil mengembala kambing-kambingnya di belakang. Jadi dia dah ikat makanan dekat pinggang dan dia bawa kambing. Dengan taktik yang dilakukan tadi, dia dapat mengaburi pihak musuh kerana jejaknya terhapus oleh jejak kambing gembalaannya. Kan, kalau dia tak bawa kambing, nampak tapak kaki dia. Tapi bila dia bawa kambing, tapak kaki kambing kat belakang tadi akan menghapuskan tapak kaki dia. So, jadi musuh tak dapat tahulah dia pergi ke mana. Ini adalah satu tindakan berani yang dilakukan oleh Asma, yang mana dia boleh
tindakan dia tadi boleh menyebabkan orang kafir Quraisy boleh bertindak untuk menangkap dia atau membunuh dia. Tapi dia lakukan kerana Allah, dan dia tahu Allah tu maha 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 memberi pertolongan. Dia nak buat sesuatu yang terbaik untuk Rasulullah dan ayahnya. Tindakan ini belum tentu mampu dilakukan oleh seorang lelaki yang berani sekalipun. Lantaran hal tersebut bakal mengundang bahaya. Boleh menjadi kezaliman pada diri dia nanti, akan diseksa, akan inilah oleh orang-orang kafir Quraisy. Nampak tak hebatnya Sayyidah Asma tadi? Dia nak tolong, dia berani nak tolong Rasulullah dan ayahnya dalam Gua Sur tadi. Itu adalah taktik dia. Walaupun kita dah buat taktik ni, sebenarnya bila nak menghadapi benda ni dengan taktik yang ada, sebenarnya datang kerisauan juga sebab takut musuh tahu. Tapi apa pun kena ada sifat berani kerana Allah, ya. Permasalahan ini tak cukup sampai di situ. Setelah kejayaan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar keluar dari tempat persembunyian itu, berhasil dan terus pergi ke Madinah, Sayyidina Asma dengan keluarga ni datang oleh kaum Quraisy. Bila dia dah berjaya pastikan Rasulullah dengan ayah dia tadi makan cukup semua, sampai dah ayah dia dengan Rasulullah tadi dapat sampai ke Madinah, Asma tadi dia tak habis kat situ. Rupanya Sayyidina Asma ni telah didatangi oleh orang Quraisy ke rumah dia. Di antaranya siapa? Abu Jahal yang bertindak kasar masa tu menampar pipi Sayyidina Asma sehingga menyebabkan tercabut subang dia. Asma menjawab dengan penuh diplomasi saat bila ditanya di manakah ayah kamu dan Rasulullah bersembunyi. Dia tetap cakap, demi Allah aku tidak tahu di mana ayahku berada sekarang. Jadi inilah pengorbanan yang dilakukan oleh 3 orang sahabat tadi di dalam perjuangan Islam. Yang mana pegangan tadi yang kita daripada awal tadi, pegangan mereka ini adalah apa? Adalah tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Bila benda tu menjadi pegangan, maka sifat berani itu akan datang walaupun kita menghadapi dugaan yang hebat pada ketika itu. Baiklah anak-anak, kesimpulan daripada cerita yang Mak Limah bawa tadi, yang pertama, syahadah akan menjadikan seseorang itu bersifat berani. Yang kedua, orang yang berani menyatakan kebenaran dan melakukan sesuatu yang benar akan dipandang mulia. Dan yang ketiga, keberanian akan mendorong seseorang untuk terus berusaha dan bersungguh-sungguh dalam mencapai cita-cita. Orang yang berani hanya takut kepada Allah. Mereka juga yakin akan mendapat perlindungan daripada Allah. Okey, inilah antara kesimpulan yang dapat Mu'alimah sampaikan berdasarkan isi yang pelajaran kita hari ini dan juga berdasarkan kisah-kisah sahabat yang kita telah cuba fahami tadi. Jadi Mak Limah harap setakat ini sahaja kelas akidah kita. Untuk kerja rumah kita, sebab buku semua hantar kan. Jadi untuk kerja yang Mak Limah nak bagi pada minggu ini, Mak Limah nak minta anak-anak keluarkan isi penting daripada poin yang Mak Limah baca tadi dalam bentuk pelbagai bentuk lah yang anak-anak boleh buat, bentuk peta minda ke, peta buih ke, dalam buku tulis tentang apa tadi Mak Limah nak anak-anak keluarkan poin dia. Mak Limah undur balik poin yang Mak Limah nak terangkan. Pertama tadi, anak-anak boleh buat peta minda sifat orang bersyahadah berani tadi. Ni ciri-ciri dia. Boleh buat peta minda ciri-ciri orang yang bersifat berani, ada 4. Ni boleh buat dalam peta writing. Kemudian boleh buat macam apa, nota ringkas tentang 3 sahabat ni, kisah dia. Bolehlah ambil tadi kan, poin-poin penting sahaja. Jadi itu sahaja kerja yang Mak Limah nak bagi antum
pada minggu ini. Gunakanlah buku tulis untuk membuat nota. Nanti nota dah siap, bolehlah anak-anak uploadkan dalam Google Classroom. Okey, nanti maklimah akan ni dah akan masukkan tugasan dalam Google Classroom. Okey, maklimah rasa setakat ni saja kelas kita pada hari ini. Semoga anak-anak mendapat ilmu yang bermanfaat. Dan segala yang kita belajar hari ini bukan saja untuk bukan sekadar untuk kita belajar untuk dapat lulus periksa, tapi untuk kita jadikan ilmu untuk kita menuju ke jalan Allah, ya. Banyak ilmu yang kita dapat pada hari ini. Jadi maklimah sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.